Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun sekali lagi di atas talian untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Q&A Salat, Mudah Lagi Sunnah, yang ditulis oleh saya sendiri, dan insya-Allah hari ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-81, iaitu mengangkat suara di dalam salat bagi perempuan. Dalam masalah ini, apabila seorang perempuan dia salat, adakah dibenarkan untuk seorang wanita mengangkat suaranya seperti lelaki? Berlaku perbincangan dalam kalangan ulama di dalam masalah ini. Okey, saya sebut di situ. Dalam masalah ini, apabila dalam salat sirriyah, salat sir ialah salat di mana salat yang tidak perlu dibaca dengan kuat, iaitu zuhur dan asar, wanita hendaklah membaca secara perlahan sama seperti lelaki. Jadi kalau kita salat zuhur, orang lelaki dia tak baca kuat. Dalam salat asar juga begitu. Orang lelaki dia tak baca kuat. Maka orang perempuan pun tak perlu baca dengan kuat. Manakala dalam salat jahriyah, dalam salat yang dibaca dengan kuat, yakni salat subuh, salat maghrib dan salat isya, wanita boleh mengangkat suaranya sama ada salat bersendirian atau berjemaah dengan wanita-wanita lain, atau di sisinya ada lelaki yang menjadi mahramnya sekiranya tidak ada orang yang bukan mahram di sekitarnya. Jadi maksudnya, hukum orang perempuan ni kalau dia salat jahriyah, salat subuh, salat maghrib dan juga salat isya, kalau dia salat bersendirian, maka disunatkan untuk dia mengangkat suaranya. Baca kuatlah. Kalau salat itu dilakukan oleh dia secara bersendirian, ataupun jika dia salat berjemaah, dia jadi imam kepada perempuan-perempuan yang lain, dan di kawasan dia bersalat berjemaah itu tidak ada lelaki lain yang bukan mahram dia. Kalau di tempat tu cuma ada mahram ataupun suami dia ataupun anak-anak dia, maka dalam keadaan demikian dibenarkan untuk dia mengangkat suaranya. Cuma para ulama mengatakan angkat suara itu tidaklah sekuat lelaki mengangkat suara, rendah sikit, kerana bimbang orang lain akan dengar suara dia. Maka sebab itu saya sebut di situ, jika dia salat di tempat yang dirasakan tidak ada orang bukan mahram, maka dia boleh angkat suaranya di dalam salat. Namun jika dia perasan ada orang bukan mahram masuk ke kawasannya, maka dia hendaklah memperlahankan suara. Sekiranya dia masih menguatkan suaranya dalam keadaan seperti itu, maksudnya kalau dia baca kuat, ada orang lelaki yang bukan mahram kat situ, dia tetap baca kuat juga, salatnya tidaklah menjadi batal menurut pendapat yang sahih, kerana suara wanita bukan aurat. Walaupun ada sebahagian ulama kata suara perempuan ni aurat, tetapi pendapat yang sahih bukan suara tu yang aurat, tetapi yang tidak boleh untuk dilunak, tidak boleh pada suara perempuan ni adalah dilunakkan. Kalau sekadar cakap biasa, dia tak menjadi aurat lagi. Baik, wanita tidak digalakkan untuk meninggikan suara di dalam salat walau menjadi imam ketika ada orang bukan mahram di sekitarnya, kerana suara wanita boleh jadi fitnah kepada lelaki ajnabi yang mendengarnya. Jadi kalau orang lelaki dengar suara sedap tu, bimbang orang lelaki akan terfitnah, akan tergoda dengan suara tersebut. Maka sebab itu tidak digalakkan untuk diangkat suara kalau ada lelaki yang bukan mahram dia kat situ. Majoriti ulama mengatakan suara perempuan itu bukanlah aurat secara mutlak. Ini benda yang kita kena tahu. Tetapi dalam Al-Quran ada menyebut mengenai bahaya suara perempuan yang dilunakkan. Yang dilarang ni melunakkan suara. Bukan kerana suara tu aurat, tetapi kerana melunakkan suara ni
boleh menjadi fitnah kepada orang lelaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadin minan nisa, in ittaqaytunna fala takhda'na bil qaul, fayatma'a alladhi fi qalbihi marad, wa qulna qawlan ma'rufa." Surah Al-Ahzab ayat 32. Allah mengatakan, wahai isteri-isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti mana perempuan yang lain kalau kamu tetap bertakwa. Oleh itu, janganlah kamu berkata-kata dengan lemah lembut. Yakni, jangan sebut benda-benda yang boleh melunakkan. Jangan guna bahasa yang lunak semasa bercakap dengan lelaki asing, kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Yakni, menaruh tujuan buruk kepada kamu. Dan sebaliknya, berkatalah dengan kata-kata yang baik, yakni sesuai dan sopan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, yang dilarang ialah melunakkan suara. Maka sebab itu para ulama kata, orang perempuan kalau dia salat, di sisi dia ada lelaki yang bukan mahram, dan pada waktu itu tidak digalakkan lagi untuk dia angkat suara. Dalam hadis ada menyebut mengenai adab perempuan menegur imam salat yang melakukan kesalahan tanpa menggunakan suara seperti lelaki. Kalau ikut dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan at-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu lin-nisa. Tasbih bagi lelaki. Kalau orang lelaki dia nak menegur imam dia, ataupun kalau orang lelaki, orang datang rumah dia nak bagi tahu kat orang tu dia sedang salat, maka disyariatkan dia untuk bertasbih dalam salat tu dengan tujuan untuk memberitahu. Cuma para ulama, sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan jangan niat masa dia sebut tasbih tu jangan semata-mata untuk bagi tahu. Mesti ada niat zikir juga. Kerana subhanallah tu zikir. Jadi dia niatkan dengan zikir untuk dia selain daripada zikir memberitahu kepada orang yang berada di luar dia sedang salat. Jadi kalau orang perempuan, Nabi kata at-tasfiqu lin-nisa. Tepuk tangan untuk orang perempuan. Jadi tepuk. Tepuk untuk bagi tahu. Jadi kalau imam tersilap ke orang perempuan tepuk. Cuma di sana ada perbahasan dalam kalangan ulama kalau orang perempuan ni salat dengan mahram dia. Sebahagian daripada para ulama mengatakan kalau orang perempuan ni salat bersama mahram dia, dia boleh tegur dengan tasbih. Sama jugalah dengan tujuan untuk menegur dan juga untuk berzikir. Demikian disebut oleh sebahagian ulama. Tapi sebahagian ulama yang lain, seperti mana yang disebutkan oleh sebahagian ulama mazhab Hambali, dia kata kalau tujuan memang untuk menegur imam pun tak salah, kerana Nabi SAW benarkan dalam hadis yang mutlak. Tak ada pun Nabi kata mesti tujuan zikir. Khilaf di kalangan para ulama. Baik. Jadi dia kata bila Nabi SAW kata orang perempuan ni tepuk untuk menegur imam, maka dah tentulah orang perempuan ni tidak digalakkan untuk mengangkat suara sama seperti lelaki jika ada orang yang bukan mahram di situ. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, at-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu lin-nisa. Bertasbih untuk lelaki, manakala menepuk tangan adalah untuk wanita. Tepuk tangan. Tangan apa ni? Kan kita letak, orang perempuan kalau dia solat letak tangan kanan atas tangan kiri, so tepuk. Gitu. Untuk beri isyarat. Ya. Baik, ini menunjukkan bahawa suara perempuan tidak sewenang-wenangnya diangkat sewaktu dalam solat. Tapi kalau diangkat juga, walaupun dalam kawasan tu ada orang bukan mahram, solat dia tidaklah menjadi batal. Tak batal. Cuma dia dilarang untuk melakukan demikian. Makruh lah. Ya. Baik. Kemudian kita tengok kepada perbahasan berikutnya. Kedudukan tangan ketika berdiri di dalam salat. Kalau kita tengok macam-macam gaya sekarang ni orang salat letak tangan atas badan ni. Macam mana nak letak dengan letak yang betul? Kita tengok di sini. Jadi kalau orang tanya kita, ustaz, macam mana nak letak tangan ni waktu salat ni? Waktu kita qiyam, waktu kita berdiri, tangan nak letak macam mana? Jawapannya ada seperti mana yang saya tulis dalam buku ni. Ada beberapa cara yang sabit. Ada beberapa cara yang datang di dalam hadis mengenai kedudukan tangan, yakni bersedekap ketika berdiri di dalam salat. Cara yang pertama, meletakkan tangan kanan di atas belakang telapak tangan kiri. Letak tangan kanan ni di atas belakang tangan kiri.
Tapi letak di pergelangan sikit. Saya akan bacakan hadisnya dan juga letakkan di atas lengan sedikit. Berdasarkan hadis Wa'il bin Hujur yang mana dia berkata, "Summa wada'a yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusqa was-sa'id." Yang bermaksud, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas belakang telapak tangan kiri. Sebab Wa'il kata ala dhahri kaffihi, di belakang tapak tangan kiri, dan warusuk, dan juga pergelangan dan lengan kiri. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jadi di antara cara sunnah ialah meletakkan tangan kanan di atas telapak tangan kiri bersama dengan pergelangan dan sedikit di atas lengan kiri. So macam ni caranya, seperti mana yang tuan-tuan tengok di dalam gambar muka surat 83 tu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yang disebutkan di dalam hadis ialah meletakkan tangan kanan di atas lengan tangan kiri. Lengan. Kalau tak letak di atas pergelangan, ada hadis sebut lengan saja. Letak atas lengan begini. Baik. Riwayatnya ialah kana an-nasu yu'maruna ay yada'a ar-rajul yadal yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Manusia ini diperintahkan untuk Sahal bin Sa'ad ni sahabat Nabi, dia kata manusia, yakni golongan Islam, orang-orang Islam diperintahkan untuk meletakkan, yang mana dia mereka diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri di dalam salat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Jadi ada riwayat menyebutkan tentang letak di atas telapak, di belakang telapak tangan kiri, ada yang kata diletakkan di lengan. So dua-dua cara ini adalah sunnah. Cara-cara yang berbeza ini menunjukkan menggenggam tangan ini adalah sunat. Sebab ada riwayat sebut di belakang tapak tangan sekali dengan pergelangan dan juga lengan, ada yang sebut lengan saja. Jadi kalau kita buat dua-dua ni menepati sunnah. Majoriti ulama kata oleh kerana cara yang berbeza-beza ni, ada cara yang begini, ada cara yang begitu, menunjukkan kepada kita bahawasanya meletak tangan sewaktu berdiri ni, letak tangan kanan atas tangan kiri waktu berdiri ni adalah sunat. Ini majoriti ulama. Ini majoriti ulama, bahkan sebahagian ulama kata ijma'. Ijma' ulama mengatakan ia sunat. Cuma ada seorang je ulama, sekadar yang saya baca, ada seorang ulama, Al-Imam Syaukani, pengarang kitab Nailul Autar. Dia mengatakan meletak tangan kanan di atas tangan kiri waktu solat ni adalah wajib. Adalah wajib. Siapa tak buat berdosa lah. Tapi pandangan ini bercanggah dengan majoriti ulama, bahkan keseluruhan ulama. Keseluruhan ulama. Ya? Pandangan ini tidak tepat. Pandangan yang tepat ialah sunat. Okey. Adakah sunat mengenggam tangan kiri dengan tangan kanan sewaktu iktidal? Ini orang kata apa? Satu perbahasan yang berbeza lagi. Ya. Satu perbahasan yang berbeza, iaitu waktu kita iktidal, nak genggam tangan ke tak? Kan kadang-kadang kita tengok orang duk buat. Terutamanya sebahagian daripada orang yang pergi umrah, dia akan tengok. Sebahagian orang Arab dia akan buat. Sami'allahu liman hamidah, dia angkat tangan, Sami'allahu liman hamidah, dan dia letak tangan dia. Sementara nak tunggu imam sujud, dia letak tangan kanan di atas tangan kiri dia. Sama macam waktu dia qiyam sebelum daripada dia rukuk. Ada tak ulama yang berpendapat demikian? Jawapannya ada. Ya, sebab itu saya sebut di situ. Dalam isu ni terdapat dua pandangan. Ada dua pandangan. Ya, majoriti ulama mengatakan tidak disunatkan untuk menggenggam tangan kiri sewaktu iktidal. Jadi maksudnya kalau kita tangan kanan ni tak disunatkan untuk genggam tangan kiri waktu iktidal. Ini majoriti ulama. Manakala sebahagian ulama seperti Abu Ya'la daripada mazhab Hanbali dan juga Al-Imam Al-Kasani, ya, dan juga sebahagian ulama seperti Ibn Hazm Az-Zahiri dalam Al-Muhalla menyebutkan bahawasanya digalakkan untuk kita letak tangan kanan atas tangan kiri waktu iktidal, dan pandangan ini disokong oleh sebahagian ulama semasa seperti mana Syekh Ibn Al-Uthaymin
Dan juga kalau tak silap saya, Syekh Ibn Baz juga menggalakkan perbuatan ini sewaktu i'tidal. Kenapa mereka mengatakan digalakkan? Kerana mereka beranggapan apabila dalam hadis disebutkan dituntut ke atas orang yang salat untuk menggenggam tangan kanannya ke atas tangan kirinya sewaktu berdiri, maka berdiri ini adalah lafaz yang umum. Selagi mana kita berdiri, maka selagi itulah tuntutan sunat itu berlaku. Oleh kerana itu, i'tidal yang berlaku selepas daripada rukuk, ia adalah berdiri, maka ia termasuk di dalam hadis yang umum. Manakala majoriti ulama mengatakan bahawasanya tidak terdapat riwayat yang menunjukkan bahawasanya Nabi SAW menggenggam tangan kirinya menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya sewaktu i'tidal. Dan i'tidal ni bukan berdiri. I'tidal adalah i'tidal. Kerana i'tidal berlaku selepas daripada rukuk. Jadi ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Ya? Ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Ada yang kata disunatkan, ada yang kata tidak waktu i'tidal. Ini jangan berbeza, jangan bergaduh lah, jangan berbalah. Kerana masing-masing ada alasan dan hujah. Kalau saya, wallahu ta'ala a'lam, saya cenderung kepada pendapat majoriti ulama, saya tidak menggenggamkan tangan sewaktu i'tidal. Tetapi saya tidak membantah ataupun saya tidak menyesatkan orang yang menggenggam tangannya sewaktu i'tidal, kerana kadang-kadang kawan-kawan rapat saya pun dok buat benda yang sama. Saya berlapang dada dalam masalah ini. Alangkah menariknya, alangkah gembiranya tuan-tuan, ataupun alangkah amannya dunia ni kalau dalam bab masalah ijtihadiyah, masalah yang memang khilafiyah, masalah yang ulama berbeza pendapat disebabkan cara pemahaman yang berbeza, dan dalam isu tu memang boleh untuk kita berbeza pendapat. Alangkah baiknya kalau kita dapat berlapang dada sesama kita. Walaupun orang tu orang yang rapat dengan kita, dia beza sikit dengan kita kerana dia pegang pendapat yang lain sikit pada kita, kita berlapang dada. Kerana apa? Kerana Islam sangat meraihkan perbezaan pendapat di dalam masalah khilafiyah. Ya, kemudian kita tengok muka surat 86. Sebab apa saya sebut macam tu tuan-tuan? Kerana kadang-kadang ada di kalangan kita ni yang suka sangka buruk kat orang. Tengok amalan orang lain sikit, terus nak tuduh orang tu sesat lah, orang ni sesat. Sedangkan mungkin dia berpegang dengan mazhab yang berbeza. Janganlah kata, mana boleh, kita ni kena ikut mazhab Syafi'i, ni negara mazhab Syafi'i. Kalau kita belajar mazhab Syafi'i, okey lah. Tapi kalau dia tu belajar mazhab Hanbali, katalah dia ni India Muslim, pergi belajar dengan ustaz yang datang daripada Pakistan umpamanya, dia Hanafi. Jadi dia belajar Hanafi, beza sikit lah cara salat dia dengan cara salat kita. Jadi kita berlapang dada, dia Hanafi, kita Syafi'i. Dan begitulah seterusnya. Jadi tak perlu tuduh orang dengan tuduhan-tuduhan yang tidak perlu. Kadang-kadang kita nak mempertahankan benda sunat pada mazhab kita, sedangkan pada mazhab orang lain tak sunat. Pada mazhab lain tak sunat. Orang tu pegang mazhab lain, dia pegang tak sunat. Kita pegang ia sunat. Jadi nak mempertahankan sunat dalam mazhab kita, sampai kita buat benda haram pula. Yang mana benda yang kita buat dalam nak mempertahankan sunat tu haram dengan sepakat ulama, seperti mencela, mencaci, memaki, memfitnah dan seumpamanya. Ni sepakat ulama kata haram. Jadi kita buat benda haram semata-mata kerana nak mempertahankan benda sunat yang kita kata apa, yang dikhilafkan oleh ulama-ulama di dalam mazhab. Kan tak cerdik tu. Jadi kita pegang dengan mazhab yang kita pegang, kita buat mazhab yang kita pegang, kita berlapang dada dengan benda yang orang lain tak setuju dengan kita. Kerana masalah ni pun masalah khilafiyah, masalah yang memang ulama berbeza pendapat dengannya. Ya? Baik. Persoalan berikutnya, tuan-tuan tengok muka surat 86. Di mana nak diletakkan tangan sewaktu ia digenggam? Genggam tangan kanan letak tangan kanan di atas tangan kiri adalah sunat. Ini tidak ada perbezaan dalam kalangan ulama kecuali yang saya sebut tadi, Asy-Syaukani. Mana kalau keseluruhan ulama sekadar yang saya baca mengatakan ia adalah sunat.
ia adalah sunat. Tapi bila dah genggam tu nak letak kat mana pula kat badan? Kan? Nak letak kat mana pula? Ini pun ulama berbeza pendapat. Dalam isu ni saya kata, dalam isu ni terdapat beberapa riwayat. Antaranya, ada yang mengatakan bila kita pegang tangan kanan dengan tangan kiri ni, tangan kanan dok memegang tangan kiri, sebahagian ulama menganjurkan tangan itu diletakkan di bawah pusat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, riwayat Abu Daud, yang mana dalam riwayat ni dikatakan Ali radhiyallahu anhu berkata, as-sunnatu wad'ul kaffi 'ala al-kaff fi salati tahta as-surrah. Dia kata, perbuatan sunnah ialah meletakkan pergelangan tangan di atas pergelangan tangan yang lain dan diletakkan di bawah pusat. Hadis riwayat Abu Daud. Tetapi riwayat ini adalah riwayat yang tidak sahih kerana ada dua masalah pada hadis ni. Yang pertama, dalam sanad dia terdapat perawi yang bernama Abdul Rahman bin Ishaq. Beliau dikategorikan sebagai perawi matruk, perawi yang terlalu dhaif. Ini disebutkan oleh Ibn Hajar dalam kitab dia Talkhisul Habir. Yang kedua, dalam sanad dia terdapat perawi yang bernama Ziyad Ibnu Zaid, yang mana dia merupakan perawi yang tidak dikenali. Jadi dua masalah ni menjadikan riwayat ini tidak sahih. So pendapat yang pertama yang kata letak bawah pusat ni tak sahih. Ada satu lagi riwayat yang menyebutkan letak di atas dada. Sebab tu kita nampak kadang-kadang orang letak atas dada. Allahu Akbar, letak atas dada. Macam ni. Dia letak atas dada gini. Kenapa? Kerana ada riwayat yang menyebutkan demikian. Yang mana riwayat ni ada banyak, ada beberapa lah. Ada beberapa riwayat. Antara riwayat yang ada adalah riwayat daripada Tawus. Di dalam riwayat Abu Daud. Riwayat Abu Daud di dalam sunan dia, yang mana Tawus mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra summa yushaddu bihima ala sadrihi wa huwa fi shalah. Kata Tawus, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kemudian baginda meletakkan keduanya dalam keadaan dipegang dua-dua ni dalam keadaan diletakkan di atas dadanya sewaktu baginda berada di dalam salat. Riwayat Taus ni, Taus riwayat terus. Taus bin Kaisan meriwayatkan terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Taus ni dia bukan sahabat Nabi. Dia tabi'i, tak pernah jumpa Nabi. Maka dia tak bagi tahu sumber daripada mana dia dapat hadis ni. Oleh kerana itu para ulama menghukumkan hadis ni sebagai dhaif kerana sanad dia terputus. Ia adalah hadis yang dhaif kerana sanadnya terputus disebabkan Taus adalah tabi'in yang tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang lain daripada Wa'il bin Hujur. Diriwayatkan daripada jalur Wa'il bin Hujur. Diriwayatkan daripada Wa'il, dia berkata, "Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadrih." Kata Wa'il bin Hujur dalam riwayat ni lah, aku salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya. Hadis ini riwayat Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Ulama hadis berbeza pendapat terhadap hadis ni. Ibnu Khuzaimah memasukkan hadis ni dalam kitab sahih dia. Ini sebagai isyaratlah Ibnu Khuzaimah memberi isyarat bahawasanya hadis ini sahih. Al-Albani dan Al-Ityubi, seorang ulama hadis, dia menilai hadis ni sebagai hasan kerana hadis yang meletakkan di atas dada ni ada banyak jalur menurut pandangan mereka. Manakala sebahagian ulama yang lain menilai tambahan lafaz ini sebagai dhaif. Sebagai ulama kata tambahan letak atas dada tu tak sahih. Sebab dia kata majoriti perawi-perawi hadis yang meriwayatkan jalur ini, mereka
tidak menyebutkan letak di atas dada kecuali muammal saja. Majoriti anak murid Sufyan Ats-Tsauri yang ramai itu tak sebut pun letak atas dada, muammal disebut letak atas dada. Ya, maka riwayat ataupun tambahan ni tak diterima oleh sebahagian ulama. Dia kata letak atas dada ni tak ada, hanya muammal seorang je bawa. Sedangkan perawi daripada Sauri ni, daripada Sufyan Sauri ni ramai. Kenapa dia seorang je bawa? Peliklah. Sedangkan As-Sauri ni banyak anak-anak murid yang hebat, mereka tak sebut. Ini menjadi tanda tanya. Oleh kerana itu para ulama mengatakan tambahan lafaz di atas dada tu adalah tambahan yang tidak sahih. Manakala di sana ada riwayat daripada Qabisah bin Hulb At-Ta'i, daripada bapanya iaitu Hulb, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u hadhihi ala sadrih wa wasafa Yahya al-yumna ala al-yusra fawqa al-mifsal. Yang mana kalau kita tengok kat sini dia kata saya melihat, Hulb berkata saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan ini di atas ini. Di atas dadanya. Dan Yahya salah seorang daripada perawi, dia mencontohkan tangan dia letak tangan kanan atas tangan kiri, ya. Riwayat Qabisah ni daripada ayahnya juga dhaif. Kerana Qabisah ni majhul, dan dia majhul ni maksud tak dikenali, orang tak tahu dia siapa. Kuat ke tidak ingatan dia orang tak tahu. Dan dia dah tak dikenali dan dia bersendirian dalam riwayat. Tak ada orang lain riwayat hadis ni melainkan daripada jalur dia sahaja. Dan hadis ni dhaif kerana Qabisah adalah perawi yang tak dikenali. Baik, demikian yang disebut oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud ketika dia menilai hadis dalam Musnad Ahmad. Okey, kita tengok pandangan empat mazhab. Ada beberapa riwayat, tetapi semua riwayat-riwayat ni bermasalah. Semua riwayat-riwayat ni bermasalah dari sudut mana nak letak. Bawah pusat pun ada masalah dari sudut sanad, atas dada pun masalah dari sudut sanad. Maka kita tengok pandangan empat mazhab. Ulama empat mazhab berbeza pendapat dalam isu ni kerana hadis yang datang dalam perkara ni ada pelbagai. Ya, berikut penjelasannya. Pertama, mazhab Hanafi mengatakan bahawasanya sunnah meletakkan kedua tangan di bawah pusat waktu solat. Letak bawah pusat. Mereka menerima hadis Ali di atas. Hadis Ali yang kita sebut sebelum ni dia terima. Hanafi terima. Tetapi terdapat juga sebahagian ulama dalam mazhab Hanafi yang mengakui bahawa hadis yang menganjurkan letak bawah pusat ni tak sahih. Sebahagian daripada ulama mazhab Hanafi tahu hadis yang Ali itu sebenarnya tak sahih. Namun mereka mengatakan bahawa meletakkan tangan di bawah pusat lebih menunjukkan pengagungan seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Bahrul Ra'iq karya Ibn Nujaim, dia menyebutkan benda ni. Dia kata letak tangan bawah pusat ni sebenarnya kalau ikut hadis tak begitu kuat, tak sahih. Tapi kenapa dianjurkan letak bawah pusat? Dia kata kalau tengok dari sudut karakter orang yang letak tangan bawah pusat ni, lebih menggambarkan dia mengagungkan Tuhan dia. Dia mengagungkan Tuhan dia bila letak di bawah pusat. Kalau tengok dalam gambar tu lah muka surat 89, ya. Okey, kita tengok yang kedua. Mazhab Syafi'i berpendapat sunat meletakkan kedua tangan di bawah dada. Dalil mereka ialah hadis Wa'il bin Hujur tadi. Cuma mereka mengatakan di atas dada itu ialah di bawah sikit dari dada dan di atas pusat. Kerana ia lebih selesa lah. Letak bawah pusat, letak atas pusat, bawah dada sikit. Ini kerana terdapat asar daripada Sa'id bin Jubair yang menganjurkan letak di bawah sikit pada dada, atas sikit daripada pusat. Sa'id bin Jubair ni dia merupakan tabi'i, anak murid kepada Ibnu Abbas. So letak seperti mana orang Melayu kita kalau salat, bawah sikit daripada dada, atas sikit daripada pusat. Okey? Baik. Mazhab Maliki pula berpandangan meluruskan tangan, lepas tangan dalam salat dan tidak bersedekap itu lebih utama dalam salat fardu. Dia kata kalau salat fardu lepaskan saja tangan. Manakala dalam salat sunat seseorang itu diberi pilihan sama ada mahu bersedekap ataupun nak lurus tangan. Ini dalam mazhab Maliki lah. Manakala mazhab Hambali mempunyai dua riwayat.
Hambali ada dua pandangan dalam masalah ni. Riwayat pertama mengatakan sunat meletakkan tangan di bawah pusat. Pandangan riwayat yang kedua pula mengatakan setiap orang yang salat itu mempunyai pilihan untuk meletakkan di mana-mana saja di atas badannya. Jadi kalau tengok pendapat ulama, mereka berbeza-beza sebab apa? Sebab riwayat yang datang berbeza-beza dan kesemua riwayat ni ada masalah. Kesemua riwayat ni ada masalah. Saya wallahu alam, saya cenderung kepada pendapat yang kata, pendapatlah mazhab Hambali yang kata setiap orang diberi pilihan. Kerana dalam isu ni tidak ada riwayat yang boleh dijadikan sandaran secara putus. Kerana semua hadis-hadisnya bermasalah daripada Nabi SAW, tak ada yang sahih. Manakala riwayat daripada Sa'id bin Jubair yang kata letak bawah dada sikit, atas pusat sikit pun sebenarnya ada masalah juga. Kerana ada perawi yang nama Yahya bin Abi Talib, merupakan perawi yang lemah. Ya. Kerana dia adalah perawi yang dikritik oleh para ulama jarh wa ta'dil. Maka setiap orang diberi pilihan yang mana yang dia rasa lebih memberikan khusyuk pada dia, dia letak. Kalau dia nak letak atas dada, dia kata letak atas dada lebih khusyuk, silakan. Nak letak atas perut, dia kata atas perut lebih khusyuk, silakan. Nak letak bawah pusat, silakan. Cuma ada seorang ulama hadis semasa hari ini, dalam kitab dia, saya menterjemahkan kitab dia, Sifat Salat Nabi, iaitu Syekh Abdul Aziz bin Marzuq At-Tarifi. Dia mengatakan, memang orang ada diberi pilihan, nak letak di mana pun tak apa. Selagi mana atas badan. Jangan letak atas muka dah lah. Letak atas badan. Di mana pun tak apa. Tapi kalau ikut pilihan dia, dia kata bawah pusat. Kenapa? Kerana dia ikut sebahagian daripada ulama mazhab Hanafi kata, bawah pusat ni lebih nampak mengagungkan Tuhan. Tapi itu pilihan dia lah. Bukan semestinya. Itu adalah pilihan dia. Jadi kalau kita tengok kat sini, letaklah di mana-mana yang kita rasa lebih khusyuk kepada kita dalam solat. Kerana ada pilihan dalam masalah ni. Baik. Saya sebut, saya mempunyai kecenderungan bahawa tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Asar ataupun riwayat Sa'id bin Jubair yang mengatakan meletak di bawah dada pun dikritik kerana perawinya yang bernama Yahya bin Abi Talib. Maka setiap Muslim diberi pilihan untuk meletakkan di mana-mana sahaja yang dirasakan selesa dan khusyuk. Inilah yang dinyatakan oleh Ibn Munzir. Ada seorang ulama nama Ibnul Munzir, waktu dia sebut riwayat-riwayat ni, dia kata tak ada yang sahih, maka diberi pilihan. Nak letak di mana pun tak apa selagi mana di atas badan dia. Di sini terdapat keluasan dan perkara ini juga merupakan perkara sunat, dia bukan perkara rukun. Jadi perkara sunat ada keluasan dalam masalah ini. Baik, kita masuk kepada perbahasan berikutnya. Yakni hukum membaca Fatihah bagi makmum. Tidak ada khilaf dalam kalangan ulama. Bagi imam dan orang yang salat bersendirian, dia perlu membaca sesuatu daripada Al-Quran. Majoriti ulama mengatakan wajib membaca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah adalah rukun. Cuma Hanafi ada beza sikit, tapi pendapat yang sahih adalah orang yang salat bersendirian dan orang yang menjadi imam perlu membaca Al-Fatihah berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, atau kama qala, tidak ada salat, yakni tidak sah salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian saya sebut di situ, membaca Al-Fatihah adalah rukun. Siapa tak baca batal salat? Rukun bagi siapa? Bagi imam dan orang yang salat secara bersendirian. Manakala bagi makmum terdapat khilaf dalam kalangan ulama. Bagi makmum ada masalah, bukan ada masalah lah, ada perbahasan ulama sikit. Pendapat yang pertama, mazhab Syafi'i mengatakan wajib bagi makmum untuk membaca surah Fatihah. Ini berdasarkan keumuman hadis daripada Ubadah ibn Samit bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, yakni tidak sah salat bagi mereka ataupun bagi sesiapa yang tidak membaca Fatihatil kitab, yakni tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jadi Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Syafi'i mengatakan wajib membaca Fatihah bagi makmum. Sama ada salat tu salat imam baca kuat ataupun salat tu salat imam baca
perlahan. Sama ada salat tu salat fardu ataupun salat tu salat sunat. Makmum wajib membaca Fatihah di belakang imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La'allakum taqra'una khalfa imamikum." Qulna ya na'am ya Rasulullah. Qala la taf'alu illa bi Fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam sunan dia, Nabi SAW menyebutkan kepada para sahabat, berkemungkinan kamu membaca di belakang imam kamu. Kata kami, yakni para sahabat kata, ya ya Rasulullah. Nabi kata, jangan baca apa-apa di belakang imam kecuali dengan Fatihah sahaja. Kerana orang yang tak baca Fatihah tidak ada salat baginya. Maka menurut mazhab ni, iaitu mazhab Syafi'i dan juga Al-Imam Al-Bukhari, setiap orang yang salat wajib membaca Fatihah. Sama ada salat tu salat sorang-sorang ataupun salat tu salat menjadi makmum ataupun dia menjadi imam, semua wajib baca Fatihah. Sama ada salat tu salat baca pelan ataupun salat tu baca kuat. No difference, tidak ada perbezaan di antara keduanya. Wajib baca Fatihah. Kalau tak baca, batal salat dia kerana tidak menyempurnakan rukun. Pendapat yang kedua. Ini pendapat kedua. Kita tengok pendapat kedua. Mazhab Hanafi mengatakan makmum tidak wajib membaca surah Fatihah baik salat sirriyah. Maksudnya kalau salat imam baca pelan pun tak wajib baca bagi makmum. Kalau imam mahu pun salat jahriyah. Kalau imam baca kuat lagilah, dia kata. Kalau salat sir pun makmum tak wajib baca, salat yang imam baca kuat lagilah tak wajib baca, dia kata. Ini berdasarkan hadis daripada Jabir bin Abdullah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dia berkata, "Man shalla khalfal imam fa inna qira'atahu lahu qira'ah." Sesiapa yang salat di belakang imam, maka bacaan imam tu bagi dia adalah satu bacaan. Maka imam baca sudah memadai, dia tak perlu baca. Hadis riwayat Daraqutni. Mereka juga menggunakan dalil daripada firman Allah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surah Al-A'raf ayat 204. Apabila dibacakan Quran, hendaklah kamu dengar dan hendaklah kamu diam. Moga-moga kamu dirahmati oleh Allah. Ya, moga-moga kamu dirahmati. Maksudnya bila dibacakan Quran, jadi imam baca kita dengarlah. Dengar, diam, dia kata. Ya, baca Fatihah belakang imam. Imam baca Quran. Itu pendapat Hanafi. Pendapat yang ketiga, iaitu mazhab Maliki dan Hambali. Mereka mengambil jalan tengah, iaitu menggabungkan dalil mazhab Syafi'i dan Hanafi. Mereka berpendapat, jika imam membaca secara perlahan, maka makmum perlu membaca surah Fatihah. Jika imam baca kuat, maka makmum hanya perlu dengar sahaja bacaan imam. Ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu yu'tamma bih, fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang bermaksud, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti, untuk dijadikan sebagai ikutan, ikut imam. Bila imam takbir, hendaklah kamu bertakbir. Bila imam membaca, hendaklah kamu diam. Ya, baik. Namun mazhab Maliki dan Hambali ini mengatakan sunat bagi makmum untuk membaca Fatihah di saat imam membaca dengan perlahan. Jika makmum membaca Fatihah ketika imam membaca Fatihah dengan kuat ataupun meninggalkan bacaan Fatihah sewaktu imam membacanya dengan sir, salatnya tidak batal tetapi ia tidak digalakkan. Maksudnya kalau imam baca kuat, makmum tak baca Fatihah, dia kata tak digalakkan, tapi tak batal lah salat dia. Saya lebih cenderung kepada mazhab Syafi'i, memandangkan lafaz arahan dalam hadis, apabila imam membaca, maka kamu semua diamlah, adalah lafaz yang tidak sahih. Ia adalah lafaz yang tidak dipelihara. Ini disebutkan oleh ulama-ulama hadis, antaranya Ibn Mulaqin. Jadi ini pendapat yang saya pegang lah. Tapi kalau ada tuan-tuan belajar dengan guru-guru yang berpegang dengan mazhab Hambali dan juga Maliki, dan tuan-tuan lebih yakin dengan penjelasan dia, maka terpulang. Kerana isu ni adalah isu ijtihad, isu khilafiyah. Kita berbeza pendapat. Ya, baik.
Kita tengok kepada muka surat yang ke-94, perbahasan yang berikutnya, iaitu surah-surah khusus untuk salat fardu. Jika saya tidak, jika kita salat dalam salat fardu ataupun salat sunat ke, ada orang tanya kita, nak baca surah apa Nak baca surah apa Jawapan dia seperti berikut. Saya sebut, saya tidak menjumpai hadis yang menetapkan surah khusus untuk dibaca dalam salat fardu kecuali surah Sajadah dan surah Al-Insan bagi salat subuh pada pagi Jumaat dan surah Jumu'ah dan Munafiqun dalam salat Jumaat. Ini antara yang saya jumpalah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil Jumu'ah fi salatil fajr alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insan hinum minad dahr." Ini surah Al-Insan lah, surah Al-Insan, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, yang mana kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada hari Jumaat di dalam solat subuh dengan alif lam mim surah Sajadah pada rakaat pertama, dan rakaat kedua baca surah Al-Insan, ya. Ni solat fardu lah pagi Jumaat. Sebab tu kita tengok di Malaysia ni memang pagi Jumaat dibuat benda ni lah. Rakaat pertama surah Sajadah, rakaat kedua surah Al-Insan, ya. Daripada Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati subhi yaumal jumu'ah alif lam tanzil wa hal ata fi wa fil jumu'ah bi suratil jumu'ah wa idza ja'akal munafiqun. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pada kalau hari Jumaat, ya, pada hari Jumaat Nabi SAW pada solat subuh baca surah Sajadah rakaat pertama, manakala surah Al-Insan rakaat kedua. Manakala dalam solat Jumaat pada hari Jumaat, Nabi membaca rakaat pertama surah Al-Jumu'ah. Surah Jumu'ah lah penuh, dan rakaat kedua Nabi baca surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun. Baik. Terdapat juga hadis yang menganjurkan bacaan surah Al-A'la dan Al-Ghashiyah dalam salat Jumaat. Kalau ikut salat Jumaat ada bacaan lain, iaitu Al-A'la dan Al-Ghashiyah. Ya, berdasarkan kepada hadis Nu'man bin Bashir dalam riwayat Muslim, yang mana kata Nu'man bin Bashir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idain wa fil Jumu'ah bisabbihi isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Qala wa idza ijtama'a al-'id wal jumu'ah fi yawmin wahid yaqra'u bihima aidan. Kata Nu'man bin Bashir, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam solat hari raya Fitr dan hari raya Adha, membaca, dan juga solat Jumaat dia baca sabbihisma rabbikal a'la untuk rakaat pertama, hal ataka hadithul ghashiyah rakaat kedua. Kalaulah kata hari raya dan hari Jumaat berhimpun, Nabi tetap baca dua surah ni juga dalam kedua-dua solat itu. Hadis riwayat Muslim. Okey, itu bagi solat fardu lah. Solat fardu pagi Jumaat subuh surah As-Sajdah rakaat pertama, surah Al-Insan rakaat kedua. Bagi salat Jumaat boleh baca rakaat pertama dengan surah Jumu'ah dan surah Munafiqun rakaat kedua, ataupun rakaat pertama baca Al-A'la, rakaat kedua baca Al-Ghashiyah, ya. Manakala bagi salat-salat sunat pula terdapat beberapa riwayat mengenainya. Antaranya salat sunat hari raya lah. Hari raya daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dia kata anna Umar bin Al-Khattab sa'ala Abu Waqid Al-Laythi ma kana yaqra'u bihi Rasulullah SAW fil Adha wal Fitr. Umar bertanya kepada Abu Waqid Al-Laythi, dia tanya, Nabi kalau solat raya Nabi baca apa? Dia kata kana yaqra'u fihima biqaf wal Qur'anil Majid waqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Dia kata hadis riwayat Muslim, kata Abu Waqid, Nabi ni kalau solat raya Nabi akan baca surah Qaf. Surah Qaf dan surah iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar, surah Qamar. Riwayat yang kedua daripada Nu'man bin Bashir, iaitu yang kita bacakan tadi, iaitu rakaat pertama boleh baca surah Al-A'la dan rakaat kedua surah Al-Ghashiyah.
Yang ni kita dah baca tadi riwayat Muslim juga. So ada dua pilihan lah bagi orang yang menjadi imam untuk solat raya. Boleh baca surah Qaf dan juga boleh baca surah Qamar ataupun surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah. Baik. Manakala solat witir pula, daripada Abdul Rahman bin Abza radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdul Rahman bin Abza, annahu kana yaqra'u fil witir bisabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Fa idza sallam qala subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus wa rafa'a biha sautah. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Yang bermaksud, kata Abdul Rahman bin Abza ni, dia kata Nabi ni dalam dalam solat witir, Nabi baca dengan suratul A'la rakaat pertama witir. Manakala rakaat kedua baca surah Al-Kafirun. Manakala rakaat ketiga baca dengan surah Al-Ikhlas. Ya. Dan bila Nabi bagi salam, Nabi baca, lepas bagi salam je Nabi baca subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus. Yang ketiga tu, ya, Nabi angkat suara sikit. Subhanal malikil quddus, ya. Baik. Kemudian apabila bagi salam, Nabi baca subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus. Nabi tinggikan suara waktu baca subhanal malikil quddus tu, ya. Okey, ini dalam riwayat Imam Ahmad. Manakala membaca surah Al-Falaq dan An-Nas setelah membaca surah Al-Ikhlas dalam rakaat terakhir, bila kita witir dengan 3 rakaat, surah yang pertama tu, rakaat pertama dalam dalam solat witir tu, rakaat pertama daripada 3 tu, rakaat pertama tu disunatkan baca Al-A'la. Ini sebab ada hadis dan ulama bersepakatlah mengatakan disunatkan. Bukanlah wajib. Sunat sahaja, Baik. Manakala ada sebahagian daripada imam-imam kita yang mana mereka akan membaca surah Al-Mu'awwidhatain, ya, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Okey. Bacaan 2 surah ni dalam solat witir pada rakaat yang ketiga, ulama berbeza pendapat. Saya sebut di situ. Manakala membaca surah Al-Falaq dan An-Nas setelah membaca surah Al-Ikhlas dalam rakaat yang terakhir bagi solat witir, memang ada dalam hadis, memang ada dalam riwayat. Namun ulama berbeza pendapat tentang hukumnya. Okey. Sebahagian ulama seperti mazhab Syafi'i dan Maliki menganjurkan bacaan tu. Sebab tu kita kalau solat tarawih, di masjid-masjid kita lah, kita akan jumpa ataupun kita akan biasa dengar imam bila dia salat witir, pada rakaat yang ketiga tu dia akan baca surah Al-Ikhlas digabungkan dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kerana mazhab Syafi'i menerima riwayat yang kata disunatkan baca 3 surah ni dalam rakaat yang ketiga. Okey? Sebab Syafi'i dan Maliki menganjurkan dia. Ini kerana menurut mereka lafaz tambahan itu sahih dan ia termasuk dalam ziyadat al-thiqat. Ziyadat al-thiqah. Maksudnya, kalau ikut pendapat dalam mazhab Syafi'i, memang riwayat ada sebut surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas dalam riwayat sebut. Kalau riwayat Imam Ahmad yang kita baca tadi disebut surah Ikhlas di rakaat ketiga. Tapi dia kata ada sebahagian perawi bagi tambah dan tambahan tu diterima, dia kata. Ya, tambahan itu diterima. Baik. Kemudian itu pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki. Ya. Manakala mazhab Hambali, mereka mengatakan lafaz tambahan surah Al-Falaq dan An-Nas itu tidak sahih. Ia adalah tambahan yang tidak sahih, tidak mahfuz, tak terpelihara. Ini kerana Imam Ahmad dan Yahya menghukum mungkar bagi tambahan itu. Ya. Menurut mereka sunat hanya membaca surah Al-Ikhlas sahaja. Pada rakaat ketiga ni dia kata surah Al-Ikhlas sahaja. Sebab apa? Sebab dia kata
tambahan itu cuma ditambah oleh Yahya bin Ayyub. Yahya bin Ayyub sahaja. Okey. Boleh Tapi Imam Ahmad pernah ditanya, kalau orang tambah lagi. Kalau sudut riwayat pada Imam Ahmad, surah Al-Ikhlas saja yang sahih. Tapi orang tanya Imam Ahmad, kalau baca surah Al-Ikhlas bersama dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas boleh tak? Dia kata walima la yaqra. Kenapa tak boleh pula? Sebab kalau dalam solat biasa pun boleh baca 2 surah dalam satu rakaat, takkan dalam riwayat yang terakhir tak boleh baca 3 surah. Jadi Imam Ahmad walaupun dia memandang tidak sahih, tapi tak apa kalau baca. Cuma dari sudut asar ataupun dari sudut hadis tidak ada yang sahih. Sebab itu kita tengok kalau sebahagian orang dia solat rakaat pertama dia akan baca a'la. Ini memang sahih. Riwayat rakaat pertama dia baca a'la, yang ni memang sahih. Rakaat kedua dia akan baca surah Al-Kafirun, yang ni memang sahih, dan juga rakaat yang ketiga dia akan baca Ikhlas sahaja. Jangan pelik, kerana dia berpegang kepada pendapat dalam mazhab Hanbali. Kalau dia tambah lagi Al-Falaq dan An-Nas, kita tahu dia follow mazhab Syafi'i. Okey, tak perlu gaduh-gaduh, kita dah faham dah kenapa ada beza. Saya sebenarnya tujuan saya bukan nak suruh orang bergaduh bila kita bincang mazhab banyak-banyak ni tuan-tuan, tapi nak suruh kita berlapang dada. Kita solat belakang orang ni, kita tengok dia cuma baca surah Al-Ikhlas je. Kenapa baca Ikhlas je? Oh, dia follow Hanbali lah masalah ni. Ada perbezaan, memang ada khilaf dalam kalangan ulama. So kita faham dia ikut mazhab ni. Kita faham dah. Masa salam dengan imam tu, dia dah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu dia baca Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus. Yang ketiga tu dia angkat sikit suara dia. Subhanal Malikil Qudus. Lepas tu kita pun jumpa dia lepas solat. Mungkinlah kita tanya, Imam, ikut mazhab Hanbali paling tidak kita nak bagi tahu dia, aku tahu hang pegang mazhab apa dalam masalah ni. Kan seronok tu kan. Kita ni kadang-kadang suka gaduh, sedangkan kita boleh sama-sama belajar, mempelajari antara satu sama lain. Jangan gaduh-gaduh. Dalam masjid tak perlu gaduh, kerana benda ni adalah benda yang sunat. Benda yang sunat, masing-masing ada hujah, masing-masing ada pendapat. Baik, kita tengok muka surat 98 tu kan. Saya cenderung kepada mazhab Hanbali. Ini kerana perawi yang menambah lafaz surah Al-Falaq dan An-Nas itu tidak begitu kukuh ingatan dia. Siapa dia? Yahya bin Ayyub. Dia seorang yang tambah, orang lain tak tambah. Maka tambahan lafaz yang beliau bawa tidak diterima. Oleh itu Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in menghukumnya ataupun menghukum tambahan tu sebagai mungkar. Namun isu ni isu khilafiyah. Kita dianjurkan untuk berlapang dada dengan orang yang berbeza pendapat dengan kita. Jadi kalau imam baca 3 surah untuk rakaat ketiga, no problem. Boleh. Tidak ada masalah. Okey, solat 2 rakaat sebelum subuh. Solat witir tu bacaan dia lah yang khusus, sunat. Kalau baca yang lain pun tak ada masalah. Sebab saya faham kadang-kadang orang solat witir ni dia rajin solat witir, tapi surah Al-A'la dia tak hafal. Sabbihisma rabbikal a'la tu kan panjang. Dia tak hafal. Baca surah lain tak apa. Yang mana yang kita mampu tuan-tuan? Yang mana tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Ini sunat sahaja. Solat 2 rakaat sebelum subuh. Daripada Abi Hurairah. Salat 2 rakaat sebelum subuh ni Nabi kata rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Daripada Abi Hurairah, apa nak baca waktu kita salat 2 rakaat sebelum subuh tu? Abu Hurairah menyatakan, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah kata Nabi SAW membaca dalam salat 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat pertama dia baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua dia baca qul huwallahu ahad. Begitu juga salat 2 rakaat selepas maghrib, Nabi baca surah yang sama. Rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, ma uhsima sami'tu min Rasulillah SAW yaqra'u fi raka'atain ba'da al-maghrib wa fi raka'atain qabla salatil fajr biqul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Saya tidak dapat menghitung betapa seringnya saya mendengar Rasulullah SAW membaca dalam 2 rakaat sebelum 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat sebelum subuh dengan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Maksudnya dia kata banyak kali sangat Nabi baca, aku tak sampai tak kira dah. Banyak sangat Nabi baca dalam 2 salat ni. Rakaat pertama
Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Jadi kalau boleh kita amalkan kerana mengikut sunnah Nabi SAW. Ya? Baik, manakala menentukan bacaan surah khusus ketika salat duha, ulama berbeza pendapat tentangnya. Berikut perinciannya. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan disunatkan untuk membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Sebahagian ulama kata surah duha, salat duha, rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Mungkin mereka kiaskan dengan riwayat yang suruh baca dua surah ni dalam solat sunat yang saya sebutkan sebelum ini. Ya. Manakala sebahagian ulama mazhab Hanafi dan sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan disunatkan untuk membaca surah Asy-Syams dan surah Ad-Duha. Ini berdasarkan kepada riwayat Uqbah bin Amir yang berikut, iaitu Nabi SAW mengatakan sallu raka'atai duha bi suratihima bi syamsi wa duhaha wa duha. Rakaat pertama baca wa syamsi wa duhaha. Rakaat kedua baca wa duha. Kerana kedua-dua ni menyebut tentang duha. Ni hadis riwayat Ar-Ruyani dalam musnad dia. Tetapi hadis ni terlalu dhaif disebabkan dua faktor lah. Yang pertama kerana Ibn Lahiyah merupakan salah seorang daripada perawi hadis ni. Ibn Lahiyah ni perawi yang dhaif. Sebab dia ni baca hadis ikut kitab yang dia tulis. Tetapi tiba-tiba perpustakaan dia terbakar. Maka dia membaca hadis berdasarkan ingatan yang tidak begitu kukuh, maka banyak kesilapan yang dilakukan, maka dia dikategorikan sebagai ulama hadis yang dhaif ataupun perawi hadis yang dhaif. Dan ada seorang perawi lagi nama dia Mujashih bin Amr. Dia adalah perawi yang berdusta mengikut Imam Ibn Ma'in dan juga Ibn Hibban. Dan Imam Bukhari dan Uqaili, Imam Bukhari, Al-Uqaili dan juga Ibn Adi mengatakan dia adalah perawi hadis mungkar. Maka riwayat hadis ni tak sahih. Jadi kalau solat duha, baca apa saja surah yang kita mampu. Nak baca wadduha pun tak ada masalah. Kalau kita nak baca wasyamsi wadduhaha pun tak masalah. Tapi riwayatnya tidak sahih. Apa saja bacaan boleh. Yang penting baca surah itu adalah sunnah di dalam solat. Oleh itu, Al-Munawi menilai hadis ni dhaif kerana kewujudan perawi bernama Mujashih ini. Kalau kita tengok dalam kitab At-Taisir, waktu Imam Munawi mensyarahkan hadis ni, dia kata hadis ni tak sahih. Ya. Maka tidak ada hadis yang sahih yang menganjurkan bacaan khusus di dalam salat duha. Oleh itu, jika seseorang tidak membaca dua surah ini dan membaca surah lain, maka ia tetap menepati sunnah. Kalau dia tak baca dua surah ni pun tak ada masalah, kerana riwayat ini tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita tengok tempat mengangkat tangan dalam salat. Kita dah bincang dulu, takbiratul ihram adalah rukun. Mengangkat tangan sewaktu takbiratul ihram adalah sunat. Selain daripada angkat tangan tu, ada tak tempat lain disunatkan untuk angkat tangan? Okey, kita tengok. Jawapan dia adalah daripada Nafi', daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nafi' kata, anna Ibnu Umar kana idza daqala fi shalah kabbar wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa idza qama min ar-rak'atain rafa'a yadayhi wa rafa'a dhalika Ibnu Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nafi' kata Ibnu Umar ni bila dia masuk salat, dia bertakbir, lepas tu dia angkat tangan dia. Takbiratul ihram lah. Bila dia rukuk, dia angkat tangan dia sebelum rukuk. Angkat tangan. Okey. Bila dia sebut sami Allahu liman hamidah, dia angkat tangan juga. Bila dia bangun berdiri daripada dua rakaat, maksudnya bangun rakaat ketiga, dia angkat tangan juga. Dan Ibnu Umar kata, benda ni Nabi buat. Hadis riwayat Al-Bukhari. So dalam hadis ni jelas menunjukkan bahawa sunat mengangkat tangan di tempat berikut. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua ketika nak rukuk, yang ketiga waktu bangun dari rukuk, waktu i'tidal, yang keempat waktu bangun daripada rakaat kedua. Inilah mazhab majoriti ulama, mazhab jumhur. Manakala mazhab Hanafi hanya mengatakan sunat mengangkat tangan ketika takbiratul ihram sahaja. Tempat lain tak sunat, kata Hanafi. Tetapi pandangan majoriti ulama lebih utama kerana terdapat hadis yang sahih dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Jadi tuan-tuan, itulah serba sedikit yang boleh kita bincangkan pada hari ini
iaitu kita bincangkan tadi tentang beberapa perkara. Kita ulang balik tengok. Kalau sebagai ulang kaji kita secara ringkas, iaitu angkat suara bagi perempuan tidak digalakkan, melainkan bagi tempat yang tidak ada orang lelaki yang bukan mahram di sana. Ya. Begitu juga kedudukan, mengangkat suara bagi perempuan tak digalakkan, melainkan dalam solat jahriyah yang mana tidak ada lelaki yang bukan mahram di sana. Baru diangkat suara dia. Kemudian kedudukan tangan ketika berdiri dalam solat, kita sebut ada dua cara, dan ia adalah sunat. Letak tangan di mana? Tidak ada riwayat yang sahih. Boleh letak atas dada, boleh letak atas bawah dada, iaitu atas perut, boleh letak di bawah pusat, kerana tidak ada yang sahih. Yang mana lebih khusyuk, yang tu kita letak. Dan membaca Fatihah bagi makmum, ada ulama berbeza pendapat di dalamnya. Pendapat yang saya pegang, wallahu alam, berdasarkan kajian saya, mazhab Syafi'i lebih sahih dalam masalah ni. Itu wajib membaca Fatihah bagi makmum, dan juga imam, dan juga orang yang solat bersendirian. Solat-solat khusus bagi solat fardu juga kita dah bincang, dan juga mengangkat tangan di dalam solat, selain daripada sunat angkat waktu takbiratul ihram, sunat juga mengangkat bagi nak rukuk, waktu iktidal, dan juga waktu bangun daripada rakaat yang kedua. Wallahu alam. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk hari ini. Saya tengok kalau ada soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau ada soalannya. Baik. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika saya memilih pandangan membaca Al-Fatihah ketika salat jemaah, bila waktu membaca surah Fatihah? Boleh ke baca ketika imam baca Fatihah kerana selepas itu kita amin bersama imam? Okey, ketika imam membaca Fatihah kita dengar bacaan imam, manakala bila imam sebut amin, kita sebut amin. Kenapa? Kerana kita mendengar bacaan imam, dan Nabi SAW menganjurkan kita untuk mengaminkan. Idza ammanal imam fa aminu. Bila imam membaca amin, kamu amin. Lepas tu imam ada diam seketika, maka waktu tu kita membaca Fatihah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Doktor, akak nak tanya, kalau untuk jemaah perempuan, kalau dia tengah solat, dia bersendirian dalam bilik, ada tersingkap dia punya telekung ke, ada ternampak aurat, itu walaupun dia satu orang, consider batas solat ke macam mana doktor? Di antara syarat sah salat ialah menutup aurat. Tak kiralah sama ada dia seorang diri ataupun dia ramai-ramai. Jadi kalau katalah dia tersingkap auratnya ketika dalam salat, dia mesti tutup dengan segera. Mesti tutup dengan segera. Kalau dia lengah-lengah kan, sedangkan dia sedar aurat dia terbuka, maka dalam keadaan itu salatnya menjadi terbatal dan perlu diulang semula. Termasuk anak rambut ya doktor? Ya. Okey, baik, terima kasih doktor. Waalaikumsalam. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Kalau dalam solat tak digalakkan tinggi suara masa solat, macam mana bacaan Quran? Sebab selalunya bacaan Quran ada alunan suara. Ya, sama juga. Kerana isunya adalah suara. Suara wanita tidak dilunakkan di hadapan lelaki yang bukan mahram dia ataupun suami dia. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Bagaimana kedudukan saf ketika salat berjemaah, berdua atau bertiga? Kalau dia berdua, maka dia perlu berada di kanan imam. Cuma ulama berbeza pendapat tentang di kanan imam itu adakah perlu selari ataupun makmum tu belakang sikit saja. Ada beza di kalangan para ulama. Al-Imam Al-Bukhari daripada zahir hadis dia memandang di kanan imam dan selari. Maksudnya kalau makmum seorang duduk di kanan imam selari sama. Tapi sebahagian ulama kata belakangkan sedikit, bukan belakang sangat. Kadang-kadang sebahagian pada kita ni belakang sangat. Belakang sikit je. Iaitu supaya masih lagi dia tu dilihat di kanan imam. Cuma belakang sikit je sebab dia makmum. Tapi saya cenderung pada pendapat yang pertama tadi, iaitu dia selari dengan imam. Kalau bertiga, imam ke depan, dua orang tu di belakang. Dua orang tu di belakang. Okay, kalau
dua-dua tu lelaki lah. Sebelah-sebelah lelaki tu kan. Okey. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh ke kita ulang bacaan surah kita dalam satu rakaat tu? Contoh mengulangi surah Al-Ikhlas dalam rakaat yang pertama. Saya tak faham soalan ni. Ya, saya baca lagi sekali. Kalau kita ulang surah yang sama dalam rakaat yang berbeza, ya, yang tu memang tak ada masalah lah. Kalau kita ulang surah yang sama pada rakaat yang sama pun sebenarnya tak ada masalah. Tak ada masalah. Bukanlah membatalkan solat. Terutama kalau kita nak mendapatkan khusyuk. Ya. Cuma jangan panjang-panjang dan mengganggu. Apa ni, kalau kita jadi imam tak perlulah panjang-panjang, kerana takut membebankan orang belakang. Weh, panjang soalan ni. Banyak soalan. Salam Doktor. Waalaikumsalam. Bila waktu afdal untuk solat duha? Kalau ikut riwayat, ada riwayat yang menggalakkan kita solat duha di awal waktu duha. Ada juga riwayat yang menyebutkan afdal solat duha iaitu waktu anak unta bangun. Anak unta berteduh. Kerana tanah sudah panas. Tarmidul fisal. Tarmidul fisal. Maksudnya bila anak unta terasa panasnya pasir. Okey. Jadi bila dah panas sikit pasir tu, kita solat duha. Agak-agak pukul apa panas pasir? Pukul 11 tu dah kira panas lah kan. Kalau kat Malaysia ni, pukul 10 pun dah kira panas sikit lah kan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Jika solat fardu sendirian, perlu qamat dulu ke? Disunatkan untuk kita iqamah. Disunatkan untuk kita iqamah kalau kita solat, walaupun sendirian. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Ketika membaca doa rukuk, boleh ke tidak digabungkan dua doa? Ni kita akan bincang nanti ni. Tapi jawapan mudahnya boleh. Salam Doktor. Waalaikumsalam. Solat perempuan kena rapatkan tangan ke ketiak ke ataupun sama seperti solat lelaki? Sebahagian ulama kata orang perempuan ni sitir. Orang perempuan ni sifat dia menutup anggota badan dia. Jadi ini termasuk dalam adab lah. Kalau dia tak rapatkan pun, dia taklah membatalkan solat perempuan tu. Cuma dia termasuk di dalam adab, iaitu merapatkan, menutup anggota-anggota badan dia supaya tak dilihat oleh orang lain. Terutamanya waktu dia sujud, waktu dia mengangkat takbir dan seumpamanya. Okey. Saya lebih selesa berpegang untuk tidak baca Fatihah selepas bacaan imam kerana lebih praktikal, kerana kalau imam baca surah Ikhlas saja maka masa tak cukup untuk baca. No problem tuan. Tak ada masalah kita berbeza pendapat. No problem. Ini isu yang memang ulama dulu pun berbeza pendapat, maka kita tidak salah untuk berbeza pendapat dan berpegang mana mazhab yang kita yakini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Selepas tahiyat awal dalam solat, kita hanya perlu baca Fatihah sahaja atau kena baca Fatihah dan surah lazim? Fatihah saja. Fatihah saja. Ya, kalau lepas tasyahud awal. Tak perlu baca surah. Ini yang ada dalam hadis Nabi SAW. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Bolehkah kita terus lengkapkan bacaan doa iftitah sedangkan imam telah mula baca Fatihah? Yang ni ulama berbeza pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, boleh lengkapkan baca surah iftitah segera dan dengar bacaan imam. Walaupun imam dah baca, dia baca iftitah bagi habis. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Manakala ada pendapat yang kedua, pendapat dalam mazhab Hambali, mereka mengatakan bila imam baca aja Fatihah, tinggalkan iftitah yang tak habis lagi dibaca. Kerana mendengar bacaan imam lebih utama.
Ada dua pendapat, ya. So, saya cenderung pada pendapat yang kedua ni, iaitu tinggalkan iftitah bila imam dah mula baca. Kerana Allah Ta'ala sebut, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila telah dibacakan Al-Quran, hendaklah kamu dengar dan diam. Moga-moga kamu diberi rahmat. Saya diberitahu masa solat duha kalau tak hafal wasyamsi dan wadduha maka kena baca ayat kursi 7 kali dan huwallah 11 kali. Betul ke ini? Tidak tepat. Kalau tak hafal surah wadduha, tak hafal surah wasyamsi wadduhaha, boleh baca apa saja surah yang kita mampu baca. Tak semestinya baca ayat kursi dengan bacaan-bacaan bilangan-bilangan tu, tak semestinya. Ya. Salam. Katakan ayah dan si anak lelaki yang belum akil balik solat bersama. Betul ke si ayah tak boleh menjadi imam kepada anak yang belum akil balik? Ayah boleh menjadi imam kalau anak tu telah mumayyiz dan dapat pahala berjemaah. Kalau belum mumayyiz tak dapatlah. Sebab dia belum mumayyiz, dia belum berakal. Dia belum faham apa itu makna salat. Tapi kalau anak tu mumayyiz 7 tahun ke atas, 7 tahun hijri lah ya, yang boleh baca Fatihah, macam anak kita umur darjah 1, darjah 2, darjah 3 yang boleh baca, maka kita boleh berjemaah dengan dia dan dapat pahala berjemaah. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Bagaimana solat dalam keadaan gelap? Adakah boleh terbuka sedikit aurat? Kerana kegelapan tu menutup aurat. Kegelapan bukan menutup aurat. Kegelapan itu hanya menghalang orang pandang aurat yang telah terbuka. Tutup ni mesti ada sesuatu yang menutup. Sebab itu di antara syarat tutup aurat, dia mesti menutup warna kulit. Kalau kita pakai sesuatu dan sesuatu tu tembus, boleh nampak. Pakai plastik umpamanya. Kan, pakai plastik yang luksina, yang tembus. Itu walaupun kita kata kita tutup, tapi sebenarnya tak tutup pun, kerana boleh nampak. Jadi kena memakai sesuatu yang menutup warna kulit. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Bacaan Fatihah bila salat berjemaah boleh didengari oleh diri sendiri. Bagaimana caranya? Telinga sendiri dengarlah, telinga sendiri yang sihat. Contoh, kita dengar pada telinga kita. Itu pandangan mazhab Syafi'i lah. Kalau Maliki dia kata tak. Yang penting gerak suara. Tak dengar pada telinga sendiri pun tak apa. Gerak suara, gerak lidah. Baca betul lah di atas lidah, bukan baca dalam hati. Begitu. Walaupun tak dengar pada telinga sendiri, Maliki kata okey. Tapi Syafi'i lebih selamat lah. Lebih berhati-hati. Ya. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Bila seorang wanita salat bersendirian, macam mana bacaan untuk salat zuhur dan asar? Tak boleh keluarkan suara ke? Tak sunat untuk keluarkan suara. Tak sunat untuk keluarkan suara waktu salat zuhur dan asar. Bukan kata perempuan, lelaki pun. Sebab tu solat zuhur dan asar ni dia pelan. Itu yang sunnah. Tapi kalau dia baca kuat, tak membatalkan lah. Cuma menyalahi sunnah. Banyak sangat soalan ni, saya pilih-pilih je ni. Yang mana saya larat je lah. Boleh ke wanita solat zuhur sejurus selepas mendengar azan solat Jumaat? Boleh. Bukan kata boleh. Wajib solat zuhur. Cuma boleh ke terus? Boleh, no problem. Kerana orang perempuan tak wajib solat Jumaat. Jadi, Assalamualaikum doktor. Menggenggam lutut kiri ketika tasyahud akhir, sunnah ke? Genggam lutut kiri. Kalau ikut dalam hadis, diletakkan tangan di atas lutut kiri. Sama ada nak genggam ke, tak nak genggam ke, yang penting kita letak. Ya. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Bagaimana dalam salat
ba'diyah zuhur, ba'diyah isyak, perlukah membaca surah atau kita membaca Fatihah saja? Sunat membaca surah. Sunat membaca surah. Kalau tak baca pun sah solat tu, cuma tak dapat pahala membaca surah. Ustaz, ayat kursi satu ayat, surah paling pendek 3 ayat. Berapa kadar ayat yang sunnah dibaca kerana surah pendek 3 ayat? Berapa kadar sunnah yang paling kurang ke? Para ulama menyebutkan sekadar satu ayat sudah memadai, yang difahami maknanya, itu yang terbaik. Yang difahami maknanya sudah mendapat pahala sunnah. Ada yang kata biar 3 lah. Yang terbaik biar 3, ya. Apa ni? Kerana menurut mereka kalau kita bacaan kurang daripada tu, takut-takut tak difahami maknanya. Tapi sebahagian ulama mengatakan asal satu ayat sudah memadai, ya, tetapi biarlah satu ayat tu mempunyai makna yang lengkap. Mempunyai makna yang lengkap, bukan makna yang tergantung. Okey. Imam Ahmad mengatakan kalau satu ayat pun, tapi ayat tu panjang macam ayat kursi, sudah memadai. Ketika bermusafir di hari Jumaat, bolehkah saya bangun solat qasar asar lepas habis solat Jumaat bersama imam di masjid? Ulama ada dua pendapat. Boleh tak solat Jumaat digabungkan dengan dijamakkan dengan solat asar bagi orang yang bermusafir? Mazhab Syafi'i membenarkan. Kerana mazhab Syafi'i kata solat Jumaat adalah ganti kepada solat Zuhur. Oleh kerana solat Zuhur pada hari Jumaat itu digantikan dengan solat Jumaat, maka bolehlah solat Jumaat tu digabungkan dengan solat asar, dijamakkan dengan solat asar. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Manakala mazhab Hambali tidak membenarkan, kerana dia kata solat Zuhur dengan solat Jumaat ni lain. Dan orang bermusafir tak diwajibkan solat Jumaat. Maka kalau nak jamak pada hari Jumaat, jangan solat Jumaat, solat Zuhur, kata mazhab Hambali. Saya cenderung pada mazhab Syafi'i lah masalah ni, lebih memudahkan untuk orang yang bermusafir. Tak doa kunut perlu sujud sahwi ke? Kalau solat kalau doa kunut tu waktu subuh, bukan kunut nazilah lah, kunut subuh, kalau terlupa, mazhab Syafi'i kata sunat untuk sujud sahwi. Tetapi majoriti ulama daripada Hambali dan juga Hanafi, mereka tidak mengamalkan kunut subuh secara berterusan. Yang amal kunut subuh berterusan ni Syafi'i dan juga Maliki lah. Hambali dan juga Hanafi mereka tidak mengamalkannya. Jadi kalau siapa pegang pendapat mazhab Hanafi dan Hambali, mereka tak kunut subuh, maka tak perlulah sujud sahwi. Tapi kalau imam kita dekat masjid ni bermazhab Syafi'i dan dia sujud, kita sujudlah kerana kita makmum. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh berikan nama buku Ustaz? Ni buku saya adalah Q&A solat, mudah lagi sunnah. Nampak kan? Ni Q&A solat, mudah lagi sunnah. Saya tak pasti ada stok ke tak, boleh tanya pada Hadi Akmal. Ya. Salam Dr. Waalaikumsalam. Ketika baca surah dalam solat fardu, boleh baca separuh aja? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi biarlah makna tu tak tergantung, makna sempurna. Makna daripada surah tu. Okey. Itu je soalan yang saya mampu jawab untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan jika ada kesempatan dan waktu. Terima kasih kepada Nur Islam Academy, Kak Lin dan sahabat-sahabat beliau yang sangat-sangat committed
dengan kuliah-kuliah ilmu. Saya doakan moga-moga diberikan kekuatan, diberikan semangat untuk terus berkhidmat, memberikan pencerahan, memberikan ilmu kepada masyarakat. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.